Okey, so kita recall balik ya. So minggu lepas kita dah lihat mengenai hubungan row dalam set S bersifat refleksif. Hubungan row tu adalah satu subset kepada S cross S dan kita katakan hubungan tersebut bersifat refleksif jika A ada hubungan dengan A, bersifat simetrik jika A ada hubungan dengan B maka B mesti ada hubungan dengan A, dan bersifat transitif jika A ada hubungan dengan B, B ada hubungan dengan C, maka A ada hubungan dengan C. Ya. So itu adalah hubungan yang bersifat refleksif, simetrik dan transitif. Kemudian kita katakan hubungan tersebut adalah hubungan kesetaraan jika dia bersifat refleksif, simetrik dan transitif. Ya. Itu kita namakan sebagai hubungan kesetaraan. Dan hubungan kesetaraan itu kita ada kelas-kelas kesetaraan dia. So kelas kesetaraan bracket A itu adalah kelas kesetaraan yang mengandungi A. Ya. Maksud dia set tersebut, unsur-unsur dia adalah semua unsur-unsur yang ada hubungan dengan A. Ya. So semua unsur-unsur B yang ada hubungan dengan A, maka kita namakan dia sebagai kelas kesetaraan yang mengandungi A. Kemudian juga kita dah lihat apa itu pemetakan set bagi satu set S. Ya. So subset T itu membentuk satu pemetakan jika setiap unsur dalam S itu berada dalam satu sahaja sel ataupun subset of TI itu. So kita katakan dia sebagai suatu pemetakan dan setiap subset TI itu tidak hampa. Dan kita dah lihat yang kelas kesertaan itu membentuk satu pemetakan. Ya. Kelas kesertaan yang kita dah define tadi itu dia merupakan satu pemetakan dan kita dapati yang A akan berada dalam kelas kesetaraan A dan A akan berada dalam kelas kesetaraan B hanya jika kelas kesetaraan A dan B itu adalah sebenarnya sama. So itu basically apa yang telah kita lihat minggu lepas ya. Okey, so hari ini kita akan sambung tajuk yang kedua juga. So kita dah lihat hubungan kesetaraan dan kita belum mula lagi dengan fungsi ya. So mulakan dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Okey, so hari ini kita mulakan dengan fungsi. Apakah itu fungsi? So katakan kalau kita ada satu set S dan satu set T, maka kita katakan fungsi itu adalah satu petua daripada S. Ya, so satu petua alfa yang kita umpukkan setiap unsur dalam S ini satu unsur yang berpadanan dalam T. Ya. So kita umpukkan unsur tersebut sebagai alfa S. Ya. Jadi kalau unsur S dalam S, unsur yang berpadanan dalam T itu kita namakan sebagai alfa S. Ya. Itu adalah satu petua. Jadi kita lihat satu contoh fungsi daripada nombor nyata kepada nombor nyata dan kalkulus kita dah biasa lihat dan kita umpukkan petuanya adalah alfa A sama dengan 5A kuasa 3 tolak 4A kuasa 2 tambah 7A tambah 3. Jadi apakah misalnya alfa kosong? So kita umpukkan unsur kosong itu kepada 3, unsur 1 kepada 11 dan unsur 0.5. Kita gantikan A itu dengan 0.5, kita dapat 6.125. Ya. So very simple lah fungsi itu. Ya. Betul yang kita umpukkan dalam contoh ni. Dan contoh yang kedua daripada integer ke nombor nisbah, kita umpukkan petuanya alfa A sama dengan negatif 2 kuasa alfa. Jadi kalau alfa kosong, dari tempat negatif 2 kuasa 1, alfa 1 dan negatif 2. Tapi kalau alfa 0.5, kita dapati dia tak tertarif ya, sebab 0.5 tu bukan integer. So kita cuma umpukkan daripada integer ke nombor nisbah. Jadi 0.5 tu tak tertarif kerana dia bukan dalam Z ya. So kerana 0.5 ni, kenapa? Kerana 0.5 ni dia bukan dalam Z ya. Jadi dia kita tak takrifkanlah ya, nilai dia tu.
Kemudian contoh yang lain yang bukan melibatkan number, misalnya kalau kita ada set semua perkataan S dan set T adalah set semua huruf dan kita takrifkan daripada sigma suatu perkataan W itu adalah huruf yang pertama bagi W. Ya. Jadi kalau fungsi, huruf pertama dia adalah huruf F. So alpha fungsi akan lebih kepada F. Kalau kita ada aljabar, so huruf yang pertama dalam perkataan aljabar itu adalah A. So alfa aljabar dipetakan kepada A. Yeah. So very simple lah. Satu contoh yang tidak melibatkan, satu contoh fungsi yang tidak melibatkan nombor. Yeah. Itu satu contoh je lah. Kemudian kita namakan fungsi itu satu ke satu, one to one ataupun injektif. Jika alfa S1 sama dengan alfa S2, maka S1 sama dengan S2. So kita namakan fungsi ini fungsi satu ke satu ataupun fungsi injektif. Contohnya kalau kita lihat secara gambar raja, kalau kita ada daripada set S ke T, petua dia adalah petua alfa atau fungsi alfa. Jadi petua satu ke satu tu setiap unsur di sini petakan kepada satu unsur dalam T itu yang berbeza. Jadi kalau S dengan T itu, S dengan T itu tak sama, maka alfa S1 dengan alfa S2 pun tak sama. So itu kita katakan sebagai fungsi satu ke satu. Jadi nak tunjukkan fungsi ke satu tu alfa S sama dengan alfa S2, maka S1 mestilah sama dengan S2. Kalau S1 tak sama dengan S2, dia tak akan jadi satu ke satu lah, dia akan jadi 2 kepada 1. Ataupun kontra positif dia, kalau S1 tak sama dengan S2, maka alfa S1 tak sama dengan S2. Jadi kalau kita nak tunjukkan fungsi itu satu ke satu, sama ada kita gunakan yang ini ataupun gunakan yang ini. So you boleh gunakanlah mana-mana satu, bergantung kepada keadaan yang mana lebih mudah. Jadi contoh dia kalau fungsi alfa R ke R diberikan alfa A sama dengan A kuasa 2, kita dapati fungsi ini bukan fungsi satu ke satu. Kenapa? Kerana ada dua nilai nombor nyata yang memetakan kepada nilai yang sama. Kita dapati apa dia? Dia bukan fungsi satu ke satu. Kerana alfa negatif 1 dengan alfa 1 akan dipetakan kepada 1. So dia bukan fungsi satu ke satu lah. Kalau kita lakarkan graf dia, kita dapati kalau kita lihat di sepanjang garis yang selari dengan paksi X tu, kita akan dapati ada dua nilai. Ada dua nilai. Pada satu tempat tu ada dua nilai, jadi maksud dia ada dua nilai, ada dua unsur X yang memetakan kepada satu nilai yang sama. So dia bukan fungsi satu ke satu. Fungsi beta alfa, beta A sama dengan A kuasa 3, dia adalah fungsi satu ke satu. So nak buktikan dia fungsi satu ke satu, gunalah rumus yang pertama ni ataupun yang kedua ni. Jadi kita dapati dia fungsi satu ke satu injektif, kerana kalau beta A sama dengan beta B, maka A kuasa 3 sama dengan B kuasa 3 daripada takrif ni, dan A sama dengan B. Kerana punca ganda 3 tu adalah unik. Jadi kita dah tunjukkan jika beta A sama dengan beta B, maka A sama dengan B. Maksudnya kita gunakan yang inilah yang pertama ni. Okey, jadi dia adalah fungsi satu ke satu. Jadi kalau kita lihat graf dia pun, kita dapati bagi setiap garis yang kita gerakkan di bawah sampai ke atas tu tak ada dua persilangan, cuma ada satu je yang bersilang. Maksudnya dia ada satu ke satu lah dalam contoh ni. Yang kedua kita namakan sebagai fungsi keseluruh, fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi ini kita namakan dia bersifat surjektif kalau setiap unsur T dalam domain kodomain T, kita boleh cari satu unsur S dalam S yang S itu dipetakan kepada T. Jadi maksudnya kalau kita ada fungsi alfa daripada S ke T itu, kita pilih mana-mana unsur dalam T ini, maksudnya semua unsur T dalam T, apa saja
T yang kita pilih dalam T tu, untuk semua T dalam T, kita boleh cari satu unsur dalam S ya. So wujud satu unsur S dalam S ni, jadi maksudnya untuk semua T yang kita pilih dalam T, ada satu unsur kecil S dalam S tu, yang S ini dipetakan kepada T. Maksudnya alpha S sama dengan T. Jadi ini adalah rumus kalau anda nak tunjukkan fungsi itu adalah keseluruh. Fungsi yang surjektif, inilah yang kita kena tunjukkan. Ya. Untuk semua T dalam T, ada satu unsur S dalam S, yang S itu dipetakan kepada T. Ya. So ini yang kita nak tunjukkan. Kita kena gunakan petua ini ya, untuk tunjukkan fungsi itu keseluruh ataupun fungsi onto ataupun surjektif. So ini contoh satu, contoh yang pertama tadi, alpha A sama dengan A kuasa 2. Adakah fungsi ini fungsi surjektif? Ya? So dia bukan fungsi surjektif ya, kerana dia dipetakan pada nombor nyata, dan semua unsur ini kita petakan kepada nombor positif ya, sebab A kuasa 2 ni sentiasa positif ataupun kosong ya. Jadi tak ada nilai yang dipetakan kepada nilai negatif ya. So jadi kita bagi satu contoh lah, nak tunjukkan dia bukan surjektif, kita beri satu contoh. Jadi satu contoh misalnya kita ambil katakan ya, kalau kita lihat kat sini dia cuma memetakan kepada nombor positif saja, kat atas tu semuanya nombor positif, tak ada nombor negatif. Jadi pilihlah satu contoh dekat bawah ya. So pilih satu contoh dekat bawah, negatif 1 misalnya. Negatif 1 tu tak ada nilai X yang memetakan kepada negatif 1. Jadi dia tak penuhilah sifat ni ya, tak ada nilai S yang kita boleh cari. So dia bukan fungsi surjektif. Fungsi yang kedua pula, kalau beta A sama dengan A kuasa 3, dia adalah fungsi surjektif ya, sebab kita boleh pilih mana-mana nilai Y yang kita pilih dekat R tu ya. Kita boleh, jadi kita pilih mana-mana nilai dalam kodomain ni, daripada bawah ni sampai ke atas ni, kita boleh cari satu nilai di paksi X tu yang memetakan kepada nilai Y tersebut ya. Jadi untuk semua Y dalam kodomain kat sini, Y untuk dalam ni, kita boleh cari satu unsur lah kat sini ya. Apakah unsur tersebut? Unsur tersebut adalah punca ganda 3X ya. Adalah satu unsur punca ganda 3X kat sini yang boleh memetakan kepada Y ya. So, memetakan kepada X ya. So yang ni sepatutnya Y lah ya, bukan X ya. Beta kuasa 3X ni. Saya silap lah. Sepatutnya ini adalah Y ya. Wujud punca ganda 3Y, yang punca ganda 3Y itu memetakan kepada Y ya. So minta tukarkan itu ya untuk contoh 2.6 ni. Okey, jadi untuk semua nilai Y dalam R tu kita boleh cari satu nilai X ya. Tercepat. Okey, so kita boleh cari suatu nilai X je lah. Nilai X je adalah punca ganda 3Y ya. Yang punca ganda 3Y akan dipetakan kepada Y. Okey, contoh yang seterusnya, kalau kita ada gamma R ke R, gamma A diberikan oleh 2 kuasa A ya. Adakah fungsi ini, ini diberikan graf dia, gamma A sama dengan 2 kuasa A. So dia adalah fungsi one to one ya, fungsi surjektif, kerana kalau kita lihat ya, sebarang nilai, kalau gamma A sama dengan gamma B, maka A sama dengan B ya. Dia adalah fungsi one to one lah ya. Kalau kita gerakkan daripada bawah ke atas tu tak ada yang bersilang 2 kali. So dia adalah fungsi one to one. Adakah fungsi ini fungsi surjektif? So kita dapati semua nilai dia adalah sentiasa positif, tak ada yang dipetakan kepada negatif ya. So carilah satu contoh yang unsur negatif yang tak ada. So dia bukan fungsi surjektif.
Jadi contoh dia katakan misalnya kita ambil negatif 1 dan tak ada yang memertakan kepada negatif 1. Jadi dia bukan fungsi surjektif. Fungsi just fungsi one to one tapi bukan fungsi on to. Seterusnya adalah takrif fungsi bijektif. Kita namakan fungsi alfa itu fungsi bijektif kalau alfa injektif dan surjektif. Ya. Jadi fungsi beta yang kita dah lihat sebelum ni, beta sama dengan A kuasa 3. Fungsi ni adalah one to one dan juga fungsi ni bersifat surjektif. Jadi dia adalah fungsi yang bijektif. Ya. Daripada contoh 2.14 dan 2.16. Ya, itu contohlah fungsi yang bijektif. Kemudian kita lihat beberapa sifat takrif lagi. Kita takrifkan fungsi alfa R ke S dan fungsi beta S ke T, maka kita boleh buat fungsi gubahan. Ya. So fungsi gubahan beta bulat alfa, so beta gubahan dengan alfa daripada R ke T adalah satu betul yang kita takrifkan diberikan oleh diberikan oleh beta seka alfa tu diberikan oleh beta. Kita nilaikan alfa R dahulu, kemudian baru kita nilaikan beta. So dikira sebagai fungsi gubahan dan biasanya kita just tulis beta alfa. Daripada seka beta seka alfa tu kita just tulis beta alfa. So itu untuk ringkaskan sajalah. Jadi contoh dia kalau kita ada fungsi alfa daripada R ke R dan beta daripada R ke R, jadi kita boleh buatlah fungsi gubahan beta seka alfa. Sebab set yang kat tengah tu S dengan S ni syarat dia lah untuk buatkan beta alfa. Jadi beta seka alfa, kita nilaikan dulu alfa A. So alfa A diberikan oleh A kuasa 3 tambah 1. Ini adalah A kuasa 3 tambah 1 dan beta A kuasa 3 tambah 1 diberikan oleh, kalau beta A adalah A kuasa 2, jadi kalau beta A kuasa 3 tambah 1 ni semua ni lah kuasa 2. Dan kita simplifikan, kita dapatkan A kuasa 2 tambah 2 A kuasa 3 tambah 1. Kita juga boleh buat fungsi gubahan alfa beta. Sebab kalau alfa beta kat tengah-tengah dia pun adalah juga R, jadi kita boleh buatlah sebab dia sama. Jadi kalau kita buat alfa beta, kita nilaikan beta dahulu. So beta A kuasa 2 adalah A kuasa 2. Beta A adalah A kuasa 2 dan kemudian ini pun silap lagi. Okay, ini adalah alfa. Alfa A. Jadi alfa A adalah A kuasa 6 tambah 1. Ini slide saya, slide yang slide baru saya buat. Jadi saya pun kadang tak perasan kesilapan ni. So tukarkan itu ada kepada alfa. So contoh 2.19 juga ada perubahan sikit. Okey, so kebiasaannya fungsi gubahan ni alfa seka beta ni dia tak sama dengan beta seka alfa. Tak semestinya samalah kebiasaannya. Jadi jangan anggap dia samalah. Fungsi gubahan tidak kalis tukar tertib. So make sure itu. Okey, kemudian kita lihat beberapa sifat dia. Kalau kita ada alfa, beta dan gamma tu adalah fungsi, maka yang pertama alfa seka beta, kemudian kita sekakan dengan alfa, sama dengan kalau kita gamma seka, kita buat beta seka alfa dahulu. So ini kita nama sebagai kalis sekutuan. Kalis sekutuan asosiatif. Dia bersifat asosiatif. Kemudian jika alfa dan beta injektif, maka beta seka alfa juga injektif. Dan beta seka alfa surjektif jika kedua-duanya surjektif, dan dia bersifat bijektif jika kedua-duanya bijektif. So ini adalah beberapa sifat berkaitan dengan fungsi gubahan. So untuk fungsi gubahan, 3 fungsi, dia bersifat asosiatif, kalis sekutuan, dan kemudian untuk 2 fungsi gubahan ni
dia akan bersifat injektif kalau kedua-duanya injektif, bersifat subjektif kalau kedua-duanya subjektif, dan bijektif jika kedua-duanya bijektif. Ya. So kita buktikan yang pertama dahulu. Yang pertama nak tunjukkan alfa suka beta dahulu, kemudian suka alfa. So just kita buat manipulate saja, tak ada yang sukar kat sini. Daripada takrif apa dia gamma alfa beta suka alfa. So maksudnya gamma suka beta, kemudian kita nilaikan alfa A, dan kemudian kita buat bla-bla ni lah sama dengan. So kita dah tunjukkan lah untuk semua A, alfa gamma suka beta suka alfa sama dengan nilai macam ni. Ya. So dia bersifat sekali seketua lah untuk semua, untuk secara umumnya. Okey, yang kedua kita nak tunjukkan dia bersifat injektif. So kita akan gunakan rumus injektif tadi, ya. Rumus daripada petuk injektif tadi. So kita pertama kita ada alpha A tak sama dengan alpha B kerana alpha adalah 1 to 1, ya. Okey. Kemudian kalau alpha A tak sama dengan alpha, kita boleh apply beta pula, ya. So daripada R ke S tu alpha, sebab alpha tu 1 to 1, jadi alpha A tak sama dengan B. Jadi kalau A tak sama dengan B kat sini, maka alpha A tak akan sama dengan alpha B, ya, kerana alpha tu 1 to 1. Kemudian kita akan apply beta pula lah kepada T, ya. Okey, jadi kita akan dapati yang beta alpha A pun tak sama dengan beta alpha B, ya, sebab dia adalah kerana dua alpha A dan alpha B tak sama, jadi bila petang pada beta pun tak sama jugalah sebab beta itu 1 to 1, ya. Jadi secara gubahan seterusnya kalau A tak sama dengan B, maka beta alpha A pun tak sama dengan beta alpha B, ya. Jadi kita boleh buat conclusion dia lah yang fungsi gubahan beta seka alpha itu bersifat 1 to 1, ya, bersifat subjektif. Okey, untuk yang ketiga nak tunjukkan dia bersifat subjektif. So kita lihat daripada kodomen T itu dulu. So kita pilih mana-mana nilai T dalam unsur dalam capital T ni, dalam set T itu. Boleh tak kita cari unsur dalam S, ya, yang memetakan kepada T? Boleh tak supaya beta nilai tersebut dipetakan kepada T? Jadi kita boleh carilah satu unsur S kat sini, ya, kerana beta subjektif. Jadi bila beta subjektif, kita boleh carilah satu unsur dalam S tu yang petakan kepada T. Kemudian unsur dalam S tu, boleh tak kita cari unsur dalam R kat sini yang memetakan kepada S, ya, supaya alfa unsur tersebut dipetakan kepada S, ya. Jadi kita tahu juga disebabkan fungsi alfa tu subjektif, kita boleh carilah satu nilai R yang dipetakan kepada S, ya, yang alfa R tu akan sama dengan S, ya, kerana alfa tu subjektif. Jadi secara keseluruhannya kalau kita pilih mana-mana unsur T kat sini, kita boleh carilah unsur R yang memetakan kepada T, ya, berdasarkan kepada hubungan ini, ya. Jadi kita boleh carilah satu nilai R, unsur dalam R yang memetakan kepada T, ya. So dia bersifat subjektif. Dan yang akhir sekali, kalau dia bijektif, kedua-duanya bijektif, kita gunakanlah bahagian kedua dan bahagian yang ketiga. Okey, seterusnya adalah kalau kita ada fungsi bijektif alfa daripada S ke T, kita boleh juga cari satu fungsi bijektif beta daripada T ke S. So the other way round, ya. Jadi kalau fungsi alfa tu bijektif, kita boleh cari opposite dia ataupun songsangan dia, ya. Yang kalau beta seka S sama S, beta seka alfa S akan dipetakan kepada S, ya. Dan alfa seka beta T akan dipetakan kepada T. So ini yang kita namakan sebagai songsangan bagi alfa. Okey. Jadi kita gunakan takrif ni lah. Kita dapati untuk semua T dalam T, kita boleh cari satu unsur. Kali ini adalah unik, ya. Kenapa kita boleh cari unik kat situ? Kerana dia bijektif, ya. Jadi bijektif dia unik lah sebab 1 to 1 dan subjektif, ya. Jadi untuk semua nilai T, kita boleh cari satu unsur S yang unik yang memeta kepada tu. Kalau tak unik, ada satu nilai lagi, maksudnya dia takkan jadi 1 to 1, ya. That's why kita letakkan
ada unsur yang unik ya. Wujud satu unsur unik S yang alpha S dipetakan kepada T. Okey. S tu dipetakan kepada T. Jadi kita nak buktikan dalam teorem ini wujud suatu fungsi bijektif beta. So kita nak cari beta ke sini ya. So kita nak cari beta kat situ. Apakah fungsi beta tu? So apa yang kita boleh cadangkan, T ini akan dipetakan kepada S lah ya. So itu maksud dia kita nak carikan ya. Jadi kita takrifkan beta T kepada S tu ditakrifkan kepada nilai unsur T tu akan dipetakan kepada S. Dan kita boleh tunjukkanlah ya, yang beta circle S akan sama dengan S dan alpha circle beta kemudian akan sama dengan T ya. So kita dah buktikan dan sekarang kita nak tunjukkan, cuma kita nak tunjukkan fungsi ini bijektif. Jadi nak tunjukkan dia fungsi tu bijektif, kita kena tunjukkan dia one to one dan juga keseluruh ya. So mudah je lah ya, kerana adakah dia bijektif, adakah dia injektif, kita boleh tunjukkanlah yang beta T sama dengan beta T2, maka T sama dengan T1 sama dengan T2 ya. Dan kemudian untuk tunjukkan dia subjektif pun daripada takrif kita dah tunjukkanlah yang untuk semua S tu kita boleh cari unsur dalam itulah yang memetakan pada S ya. Jadi dia bersifat subjektif ya. So yang penting kat sini adalah kalau fungsi alpha adalah fungsi bijektif, kita boleh mencari songsangan ya daripada T ke S ya, songsangan bagi alpha. Okey, kemudian kita lihat beberapa contoh, beberapa sifat lagi bagi fungsi. So fungsi bijektif alpha itu kita namakan sebagai pilih atur ya. Pilih atur, apa dia pilih atur itu? Adalah kalau fungsi tersebut bijektif daripada set S ke S ya. Itu kita namakan sebagai pilih atur. Contoh dia kita lihat tadi beta R ke A diberikan oleh beta A sama dengan A kuasa 3. Adakah dia pilih atur? Dia pilih atur lah kerana kita dah tunjukkan dia adalah fungsi yang bijektif ya. Daripada contoh 218, jadi dia adalah suatu pilih atur. Kemudian katakan kita ada satu contoh lain, katakan S4 tu diberikan oleh unsur dia adalah 1, 2, 3, 4. Adakah fungsi daripada S4 ke S4 tu diberikan oleh alpha 1 ke 3, alpha 2 ke 2, alpha 3 ke 4, alpha 4, 1 tu adakah dia pilih atur? Dia adalah pilih atur lah kerana fungsi ni bijektif ya. Kerana dia keseluruh daripada S4 ke S4 tu 1 pada 3, 2 pada 2, 3 pada 4 dan 4 pada 1. So dia fungsi ni kita lihat dia 1 ke 1 dan juga dia keseluruh ya. So dia adalah fungsi bijektif, jadi dia adalah suatu pilih atur ya. Okey, sekarang kita cuba kenal pasti semua pilih atur dalam S3 ya. Apakah pilih atur yang kita boleh dapat dalam S3 tu? So sebab dia ada 3 unsur, jadi kita ada 3 elemen dalam S3 tu, 1, 2, 3. Dia nak petakan kepada S3 juga. Jadi kita katakanlah ini alpha 1, alpha 2, alpha 3. Dan kita nak pastikan dia jadi pilih atur, maksud dia setiap satu ni tak boleh samalah. Alpha 1 tak boleh sama dengan alpha 2, tak boleh sama dengan alpha 3 ya, supaya dia jadi one to one. Dan dia mesti keseluruh. Jadi kemungkinan yang kita boleh letak kat situ sama ada 1, 2 atau 3 sahaja. Tak boleh letak 2 kali ya. So letak sekali sahaja. Jadi apakah kemungkinan yang kita boleh buat pemetaan yang kita ada ataupun fungsi yang kita boleh buat yang bijektif? So kemungkinan yang ada adalah kalau kita petakan 1 pada 1, 2 pada 2, 3 pada 3, ataupun kita petakan 1 pada 2, 2 pada 3, 3 pada 1, ataupun yang seterusnya lah. So ini sahaja yang kita boleh dapat ya, daripada yang daripada set S1, 2, 3 tu, ini sahaja yang kita boleh dapat ya. Kalau kita nakkan fungsi itu pilih atur yang keseluruh dan juga mestilah one to one ya. So ada 6 kemungkinan yang kita dapat ya.
Kemudian satu lagi yang kita perlu tahu mengenai fungsi itu adalah kita ada operasi D2. So apa dia operasi D2 bintang? So operasi D2 bintang juga merupakan satu fungsi daripada kali ini adalah daripada ini satu lagi tersilap kat situ adalah daripada S cross S Sorry, ini sepatutnya darat silang daripada persilangan hasil darat kartesan S cross S kepada S So ini kita namakan sebagai operasi D2 bintang. Dan petua ini kita tuliskan sebagai alfa bintang A yang mewakili petua alfa ni lah alfa AB itu kita akan tuliskan sebagai A bintang B untuk semua AB dalam S. Contoh dia katakan kalau kita ada fungsi alfa daripada A cross R ke R diberikan oleh alfa AB sama dengan 2A kuasa 2B tolak 3B kuasa 4 tambah 5. Jadi apakah dia A bintang B? A bintang B yang itulah diberikan oleh 2A kuasa 2B tolak 3B kuasa 4 tambah 5. Jadi kita pilih contoh misalnya kalau 1 bintang 2, A dia 1, B dia 2. Jadi apakah 1 bintang 2 ni? 1 bintang 2 akan jadi 2 kali 1 kali 2 tolak 3 kali 2 tambah 5 lah. Itu adalah 1 bintang 2. Kemudian kalau kita ambil contoh lain lagi, katakan 2 bintang 1. Kita gantikanlah 2 bintang 1, A itu 2, B dia 1. So gantikan dalam petua ni. So kita akan dapat sama dengan 10. So kita dapati untuk operasi D2 ni juga 1 bintang 2 tu tak sama dengan 2 bintang 1. So secara keseluruhannya A bintang B tak sama dengan B bintang A. Okey, so itu beberapa bahagian mengenai fungsi yang perlu kita tahu So yang pertamanya apa dia fungsi, kemudian apa dia fungsi one to one, fungsi injektif, apa dia fungsi surjektif, fungsi keseluruh. Macam mana nak tunjukkan dia one to one keseluruh tu kena guna petua yang diberikan. Apa dia fungsi bijektif. Kalau fungsi bijektif kita ada songsangan dia. Kemudian kalau kita ada 3 fungsi, kita boleh buat gubahan. So gubahan tu akan bersifat kali seketuan alfa seka B seka beta seka gamma sama dengan the other way round tu. Kemudian 2 contoh fungsi yang utama yang akan kita gunakan adalah pilih atur. Apa dia pilih atur? Pilih atur adalah fungsi yang bijektif daripada set S ke S. Dan yang kedua, operasi D2. So itu apa yang perlu kita tahu. Okay. Okey, itu kita dah habis tajuk yang kedua. So tajuk kedua tu kita telah revise hubungan kesetaraan dan juga fungsi. So sebelum kita continue dengan tajuk yang ketiga, so ada apa-apa persoalan dulu mengenai tajuk 2 ni? So pastikan anda perbetulkan yang tadi yang contoh 2.6, contoh 2.19 dan tarikh 2.14 tu ada kesilapan yang tadi tu. Okey, ada apa persoalan dulu untuk yang tajuk yang kedua ni? Tak ada So kalau tak ada kita boleh continue tajuk yang ketiga So tajuk ketiga juga masih lagi revision So tajuk 1, 2 dan 3 tu pengenalan saja. Belum lagi kita pergi kepada
tajuk yang sebenarnya mengenai kumpulan, dan tajuk yang keempat ya. So tajuk yang ketiga ni kita akan review kembali mengenai sifat-sifat integer. So dalam sifat-sifat integer ni juga anda akan study lebih detail dalam teori number ya. So dalam teori number dengan Dr. Eddie tu pun banyak mengenai tajuk sifat-sifat integer ni. Jadi ini hanya revision sahaja dan anda boleh pergi pada detail dalam tajuk teori number lah ya. So saya akan review sedikit sebanyak mengenai tajuk ketiga ini. So tajuk ketiga ni adalah kita akan review beberapa sifat integer yang akan kita gunakan dalam teori kumpulan ya. Okey, so yang pertama kita takrifkan apa itu maksud membahagi ya. So katakan kalau kita ada dua integer A dan B, kita katakan A membahagi B ataupun B gandaan A. Kalau kita boleh cari satu unsur C yang B sama dengan AC. Jadi kalau kita boleh cari unsur C yang B sama dengan AC, maka kita katakan B itu gandaan A ataupun A membahagi B. So ada gandaan B gandaan A ataupun A membahagi B. Dan kita tulis dengan simbol ni. So A membahagi B. So jangan confuse dengan dua simbol ni lah. So yang kalau macam ni adalah A per B. Jadi kalau sini adalah A membahagi B. So simbol itu make sure dia straight, tegak untuk A membahagi B. Kalau tidak, kalau you buat sengit macam tu, dia akan jadi A per B. A per B lain. Okay, so make sure you tulis betul-betul lah. A membahagi B. So kita lihat contoh-contoh nombor yang membahagi 12 misalnya. So kita tahu misalnya 12 tu 1 kali 12, jadi 1 membahagi 12 dan 12 juga membahagi 12 ya. So nombor tu akan bahagi nombor tu sendiri ya. 2 juga membahagi 12, 6 membahagi 12, 3 membahagi 12 dan 4 membahagi 12. So ini adalah nombor-nombor yang membahagi 12 ya. 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 ya. So setiap nombor membahagi nombor tersebut ya, nombor sendiri ya. Dan juga kita ada nombor-nombor lain yang membahagi B itu juga nombor-nombor negatif ya. So kita dapati negatif 1 pun membahagi 12, negatif 12 pun membahagi 12 ya. Okey, jadi selain pada nombor positif, nombor yang negatif pun ada juga membahagi 12 ya. Okey, kemudian kita lihat beberapa sifat dia. Kalau A membahagi B, B membahagi C, maka A juga akan membahagi C. So dia akan bersifat transitif kat situ ya. Kalau A membahagi B, B membahagi C, maka A juga membahagi C. Kemudian kalau A membahagi B dan A juga membahagi C, maka A membahagi BU tambah CV untuk mana-mana U dan V, integer. So ini lagi sifat dia. Kemudian kalau A membahagi B, C membahagi D, maka hasil darab AC juga membahagi BD. So ini dalam teori number, saya ingat you akan buat banyak pembuktian dia lah dan sebagainya lah. You akan kaji lebih detail ya. So ini je saya tunjukkan beberapa contoh pembuktian dia. So yang pertama, kita nak tunjukkan kalau A membahagi B dan B membahagi C, kita nak tunjukkan yang A membahagi C ya. So apa maksud A membahagi B? Maksud dia B adalah gandaan A dan C gandaan B ya. Jadi maksud dia kita boleh carilah suatu unsur R dan S yang B adalah gandaan A. Jadi B sama dengan AR dan C sama dengan BS ya. Ini maksud A membahagi B dan B membahagi C. Kita nak tunjukkan
A membahagi C. Ini yang kita nak buktikan, A membahagi C. Maksud dia kita nak cari adakah C itu gandaan A. Jadi kita tahu kat situ C sama dengan BS dan B sama dengan AR. So kita boleh gantikanlah B itu kat sini dan kita akan dapat C sama dengan ARS. C sama dengan ARS. Jadi sebab C sama dengan ARS, maka C adalah gandaan A. Jadi A membahagi C. So kita dah buktikanlah yang pertama. Okey, yang kedua, kalau A membahagi B dan A membahagi C. So kita lihat dulu takrif dia, apa maksud A membahagi B. Jadi kalau A membahagi B, kita boleh carilah B sama dengan AR dan A membahagi C, C sama dengan AS. Untuk suatu R dan S lah, adalah suatu nilai R dan suatu nilai S. So itu maksud A membahagi B dan A membahagi C. Kita nak tunjukkan A membahagi BU tambah CV. Nak tunjukkan yang last sekali, A membahagi BU tambah CV. Apa maksud dia? Maksud dia, BU tambah CV ini adalah gandaan A. So boleh tak kita tunjukkan yang BU tambah CV adalah gandaan A. So kita mulakanlah dengan BU tambah CV. So BU tambah CV. So B itu sama dengan AR. B sama dengan AR, so jadi ARU, C sama dengan AS, so sama dengan ASV. So kita nak tunjukkan dia adalah gandaan A. BU tambah CV itu adalah gandaan A. So kita dah ada A. Jadi kita boleh faktorkan kat situ. Faktorkan kat situ dapat ARU tambah SV. Jadi ini adalah gandaan A. So dah buktikan. Yang ketiga, kalau AB, A membahagi B, C membahagi D. So, kita lihat dulu apa maksud A membahagi B, C membahagi D. Jadi, kalau A membahagi B, B sama dengan AR, D sama dengan CS. Itu maksud membahagi. Kemudian, apa yang kita nak buktikan? Kita nak buktikan AC membahagi BD. Maksudnya kita nak tunjukkan BD ini adalah gandaan AC. Okey, so BD gandaan AC. So kita ada kat situ BD sama dengan AR, B, AR dan D adalah CS. So kat situ kita dah nampak BD adalah gandaan AC. Sebab itu hasil darab sama ACRS, jadi dia ada. So kita buktikan. So itulah sifat-sifat yang kita boleh peroleh daripada 3, 4 unsur integer tu. Kita dapat ini adalah beberapa sifat mengenai hasil membahagi dan ataupun gandaan. Kemudian apa dia pembahagi sepunya terbesar ataupun greatest common divisor. So pembahagi sepunya terbesar bagi A dan B, integer A dan B adalah suatu integer positif terbesar G sehinggakan G membahagi A dan G membahagi B. So kita ada nombor positif yang terbesar sekali yang membahagi A dan membahagi B. Itu adalah pembahagi sepunya terbesar. Dan kita akan tulis GCD bagi AB adalah G tersebut. So kita lihat contoh. Apakah GCD bagi 8 dan 12? So tengok dulu nombor-nombor yang membahagi 8. Nombor-nombor yang bagi 8 adalah 1, 2, 4 dan 8. 1, 2, 4 dan juga 8. Sorry, ada tertinggal satu lagi lah. Manakala yang membahagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan juga yang kita ada kat sini lah. Yang lebih lagi adalah 8 membahagi 8. So saya tak termasukkan kat situ. Dan juga 12 membahagi 12. Okey, 12 membahagi 12. Jadi apakah nombor positif yang terbesar yang membahagi 8 dan 12? Jadi kita dapati yang nombor yang terbesar membahagi 8 dan 12 adalah 4 ni lah. So 4 ni lah integer positif yang terbesar, yang sama, yang sepunya. Jadi GCD dia adalah 4. Contoh yang ketiga, contoh 3.3,
bagi 9 dengan 55, yang membagi 9 adalah 1, 3 dan 9 ya. Sorry, ini 9. Dan kemudian yang membagi 55 1, 5, 11 dan juga 55 ya. 55 membagi 55. Jadi kita akan dapati apakah integer positif yang terbesar sekali. Jadi contoh yang ni adalah 1 Jadi GCD dia adalah 1 Okay, itu adalah GCD pembahagi sepunya terbesar. Okey, so yang pertama kita boleh perhatikan yang GCD ni sentiasa wujud kerana 1 membagi semua integer. Jadi maksud dia GCD paling kurang adalah paling besar, paling kecil yang kita boleh dapat adalah 1 Kemudian kalau itu bukan kosong dan mod A kurang daripada mod B, maka GCD bagi AB tu mestilah yang mod A. Jadi maksudnya kalau A tu negatif, kita lihat mod dia yang mana yang lebih kecil. Jadi GCD dia adalah nombor yang terkecil, itulah bagi A dengan B. Dia akan kurang ataupun sama dengan A. Kemudian satu lagi yang kita boleh perhatikan adalah integer dia membahagi kosong kerana sebarang integer X kita boleh tulis kosong sama dengan X kosong. Jadi X itu membahagi kosong tapi kosong tak membahagi sebarang nombor akas dia tak benar. Kemudian ada beberapa lemma lagi yang kita boleh dapat. GCD bagi AB sama dengan GCD bagi negatif AB. Kemudian GCD bagi A kosong, A dengan kosong adalah mod A. Jadi bergantung pada A itulah sama ada positif ataupun negatif. So bukti dia pun agak trivial. So saya rasa dalam teori number pun dia akan buktikan. Jadi you cuba sendirilah pembuktian dia. Kemudian satu lagi takrif yang kita perlu tahu adalah ko-perdana ataupun perdana relatif. Jadi kita katakan A dan B itu ko-perdana. Jadi kalau dia bukan sifat, kedua-duanya bukan sifat secara serentak lah. So kita katakan A dan B ko-perdana ataupun perdana relatif jika GCD A dengan B adalah 1. Contoh dia 3 dengan 5 adalah ko-perdana. Okey, 8 dengan 12 bukan ko-perdana, bukan perdana relatif sebab GCD dia tadi adalah 4 9 dengan 55 sebab GCD dia tadi kita dah tunjuk dia 1, so dia adalah perdana relatif So very simple lah takrif perdana relatif tu. Kalau GCD kedua-duanya adalah 1. Kemudian beberapa sifat dia. Kalau A dan B itu perdana relatif, maka kita boleh cari satu U dan integer V yang GCD AB itu boleh ditulis sebagai AU tambah BV. Dan GCD itulah satu integer positif yang terkecil yang kita boleh tulis. So ini bukti dia pun kita boleh gunakan teori guna kaedah arahan dan you boleh rujuk teori number lah Itu saya akan tinggalkan dahulu rumput pembuktian So saya ingat dalam teori number you akan buktikan dah. So saya tak perlu tunjukkan lah untuk kursus ni Okay, kita cuma review sifat-sifat yang perlu ada. Kemudian hasil daripada teorem tadi, kalau A, B bukan sifat dan perdana relatif, maka kita boleh tunjukkan yang kita boleh cari U dan V sehinggakan AU tambah BV sama dengan 1. Ini hasil daripada teorem tadilah. Sebab sebarang integer A, B, kita boleh cari sama dengan GCD dia, kita boleh tulis dalam bentuk AU tambah BV sama dengan GCD. Jadi sebab GCD A dan B adalah 1, so kita dapatlah corollary ini sebab kerana A dan B perdana relatif. Kemudian hasil lanjutan daripada teorem tersebut juga, kalau GCD bagi AB sama dengan 1,
dan A membahagi BC, maka kita boleh buat kesimpulan yang A membahagi C. So ini pun direct daripada teorem tadi juga. Kerana kalau A membahagi BC, maksud dia BC sama dengan AR lah. A membahagi BC, maksud dia BC adalah gandaan A. So kita boleh tulislah yang BC sama dengan AR bagi suatu R. Dan kita nak buktikan yang A membahagi C, maksud dia A adalah gandaan, C adalah gandaan A. So C adalah gandaan A. So boleh tak kita simplify kat sini, nak tunjukkan yang C adalah gandaan A. Jadi kalau B sama dengan macam mana kita dapat kat sini, kita ada A membagi C. Okey, so sebab GCD dia 1. Jadi kalau GCD A dan B 1, kita ada AU tambah VV. Ini sama dengan 1 lah. Jadi kita darabkan AU tambah BV sama dengan 1 tu, kita darabkan dengan C, kedua-dua belah. Jadi kita dapatlah AU C tambah BVC sama dengan C. Daripada sini. Daripada AU tambah BVC, so kita darabkan C kedua-dua belah persamaan. So kita dapatlah persamaan ni. AUC tambah BVC sama dengan C. Kemudian kerana kita tahu yang BC adalah AR, jadi kita boleh gantikan BC itu dengan AR. So kita dapat ARV. Dan kemudian ini adalah kita boleh tuliskan A sebagai gandaan C. Kat situlah daripada ni kita ada A, so A adalah gandaan, C adalah gandaan A. So kita dah buktikan yang AUC tambah RB sama dengan C, so C gandaan A. So maksud dia A membahagi C. So kita dah buktikan khas corollary itu. Kemudian yang ketiga, kalau A dan B perdana relatif, A membahagi N, B membahagi N, maka AB juga membahagi N. So ini pun kita boleh manipulate daripada teorem tadi, teorem 3.1. Kita tahu kalau AU tambah BV sama dengan 1, maksudnya kalau dia perdana relatif, dan that implies NAU tambah NBV sama dengan N. Kita darabkan kedua-dua belah dengan N. Dan kemudian kita nak tunjukkan AB membahagi N, maksudnya kita nak tunjukkan N itu adalah gandaan AB. So boleh tak kita manipulate kat sini supaya dia menjadi gandaan AB. Kat sini tak ada B, kat sini tak ada A. Jadi kalau ada kat sini ada B, kat sini ada A, bolehlah kita tunjukkan yang N itu gandaan AB. So kita kena manipulate lah kat sini macam mana nak tunjukkan supaya ada B kat sini dan ada A kat situ. So kita belum guna ni lagi. A gandaan N adalah gandaan A, N adalah gandaan B. Maksudnya kita boleh gantikanlah N tu sebagai gandaan A kat sini dan N ni sebagai gandaan B. Jadi adalah AB kedua-dua ungkapan tersebut. Jadi sebab N tu adalah gandaan B, jadi kita boleh tuliskan N tu sebagai BS. Kerana N tu gandaan B. Dan kat sini kerana N tu gandaan A, kita boleh tulislah N sama dengan AR. Jadi kita dah ada BA, AB kat situ. So jadi maksudnya N itu adalah gandaan B. N sama dengan AB, S2 tambah RB. So kita dah buktikan. So apa yang perlu kita lihat kat sini adalah sifat dia. Jadi kalau AB perdana relatif, kita boleh tulis AU tambah BB sama dengan 1 bagi suatu U dan V. Kemudian kalau A membahagi BC, maka A membahagi C. Kemudian kalau A membahagi N, B membahagi N, maka AB akan membahagi N. So itu sifat-sifat yang perlu kita tahu. Kemudian apa dia nombor perdana? Tadi kita ada nombor koperdana ataupun perdana relatif. Sekarang kita ada nombor perdana. Jadi nombor perdana kita takdirkan adalah suatu nombor tabi'i yang lebih besar daripada 1 yang pembahagi positif dia cuma 1 dan P sahaja. Jadi kalau nombor-nombor positif yang lain kita namakan sebagai nombor
gubahan. So nombor tabi'i lain-lain kita namakan sebagai nombor gubahan. Contoh-contoh nombor perdana yang biasa kita dah lihat 2, 3, 5, 7. Itu nombor-nombor perdana lah. Sebab pembahagi positif dia cuma 1 dan nombor tersebut. Satu bukan nombor perdana, bukan nombor gubahan. Kita takdirkan perdana tu yang P lebih besar daripada 1, tak termasuk 1. So 1 ni kita namakan sebagai unity. Unit nanti. Jika P nombor perdana, agak simple lah kita tunjukkan yang GCD bagi A dan P tu akan membahagi P. Sebab P tu nombor perdana. Bagi sebab nombor integer, dia akan GCD bagi A dan P tu akan bagi P. Jadi maksud dia GCD bagi A, P tu adalah 1 ataupun P. Sebab P tu nombor perdana, jadi GCD bagi A dan P tu dia 1 ataupun P. Kalau A tu gandaan P, maksud dia P lah. Tapi kalau bukan gandaan P, maksud dia akan dapat 1 GCD. Itu lagi sifat yang kita boleh perhatikan. Kemudian satu lagi sifat yang perlu kita tahu adalah kalau P itu nombor perdana dan P membahagi AB, maka P membahagi A atau P membahagi B. So ini juga yang kita boleh kaji sifat dia. So ini adalah setara. Apa maksud setara tu? Setara maksud dia 1 akan implies 2. Okay, 1 akan implies 2 dan 2 akan implies 1. Itu maksud setara lah. 1 implies 2, 2 implies 1. Setara. Okay, jadi macam mana kita nak buktikan dia? Yang pertama kita nak buktikan 1 implies 2. 1 maka 2 tu kita andaikan dia P nombor perdana dan P membahagi AB. Kita nak tunjukkan P membahagi A ataupun P membahagi B. Okay. Yang kita nak buktikan P membahagi A ataupun P membahagi B. Okey, jadi sebab P nombor perdana, jadi GCD bagi A tu, GCD dia 1 ataupun P. Kalau GCD P dengan A adalah P, maka jelaslah P membahagi A, sebab A itu adalah gandaan P. Jadi maksud dia P membahagi A. Okey, sudah habislah pembuktian dia. Yang kedua, kalau GCD dia 1. Okey, sebab kalau GCD dia 1, sebab dia koperdana, A dengan P itu koperdana, jadi kita boleh tuliskan yang PU tambah AB sama dengan 1 daripada lemma yang sebelum ni kita ada. Sebarang dua number kita boleh tuliskan, kita boleh cari U dengan B yang such that PU tambah AB sama dengan GCD, yang GCD dia adalah 1. Kita nak buktikan P membagi A ataupun P membagi B. Jadi sebab PU tambah AB sama dengan 1, kita darabkan kedua-dua belah dengan B, kita dapat ni. Dan kita dapati yang B itu adalah ganda apa? Kita dapat tu. Dan kemudian P membagi P, sebab of course P membagi nombor dia sendiri, jadi P membagi P. Dan kat sini kita ada P membagi AB. P membagi AB itu daripada sini, daripada andaian kita. P membagi AB. Jadi kalau P membagi P kat sini, P membagi AB kat sini, so di sebelah sini pun P mestilah membahagi nombor di sebelah sini lah. Sebab dia sifat kalau P membahagi sebelah kiri, sebelah kanan pun dia mesti membahagilah. Jadi kita buat kesimpulan yang P membahagi B. Okey, itu yang pertama. Untuk pembuktian yang kedua ni, saya ingat dalam nota saya tu tersilap sebab saya tersilap. Saya buat waktu nota tu belum siap lagi, tersilap. Saya nak perbetulkan, saya terlupa perbetulkan. Jadi untuk 2 imply 1 tu ada pembetulan. So you kena perbetulkan apa yang saya tulis kat sini lah. Yang dalam nota tu tak benar. So yang 2 imply 1 tu, yang pertama kita andaikan syarat 2 tu dipenuhi. Dan tetapi kita andaikan P tu bukan nombor perdana. Kita andaikan P itu bukan nombor perdana tapi nombor gubahan. Jadi kita nak tunjukkan ada percanggahan.
Kita andaikan P itu bukan nombor perdana ataupun P nombor gubahan. Okey, apa maksud P nombor gubahan? P bukan nombor perdana. Maksudnya kita boleh carilah P itu sama dengan CD untuk suatu C dan D, dan C dan D itu mestilah kecil daripada P So ada koma tu kat dalam nota tu saya letak lebih kecil juga. So tak benar lah So C ataupun D tu kedua-duanya lebih kecil daripada P. Dan kedua-duanya lebih besar daripada 1 Kalau 1 dia akan jadi nombor perdana Okey. Okey, apabila kita ada P sama dengan CD, kita boleh buat kesimpulan P membagi CD kerana P kali 1 sama dengan CD. Jadi P membagi CD. P membagi CD. Okay. Tapi kalau P membagi CD, C dan D tu kecil pada P. Okay. Jadi syarat 2, kalau P kita andaikan syarat 2 dipenuhi. Syarat 2 dipenuhi maksudnya kalau P membagi AB, maka P membagi A atau P membagi B. Jadi pada syarat 2 ni sebab kita andaikan benar. Jadi kalau P membagi CD, maka P membagi C ataupun P membagi D. Tapi ini adalah satu percanggahan kerana C dan D itu kecil daripada P. Integer positif tapi C dan D itu kecil daripada P. Jadi tak mustahil lah yang P membagi C ataupun P membagi D. Satu percanggahan. So kita dah buktikan. So yang ini teorem ni, pembuktian ni dia yang ni lah, yang benar yang dalam nota tu ada kesilapan So itu tolong perbetulkanlah berdasarkan kepada kat sini Okey, itu beberapa sifat-sifat nombor yang anda perlu tahu. Kemudian kita akan lihat lagi beberapa sifat-sifat integer. Kita katakan integer Z itu, kita katakan dia tertutup di bawah operasi tambah dan darab. So apa maksud tertutup kat situ? Tertutup ni maksud dia kalau kita ambil dua integer A dengan B, bila kita tambah kedua-duanya, dia masih lagi berada dalam integer. Masih lagi integer. Itu kita katakan tertutup. Sebarang operasi tambah ataupun operasi darab bagi dua unsur, bila kita lakukan operasi tersebut, masih lagi menghasilkan set tersebut, unsur dalam set tersebut. Itu kita namakan sebagai tertutup. Jadi integer Z tertutup. Operasi tambah dengan operasi darab. Tapi kalau operasi bahagi tak tertutup. Misalnya kalau kita ada A bahagi B. A bahagi B. A bahagi B. Misalnya kalau kita ambil 2 bahagi 4. 2 bahagi 4 akan dapat 1/2. Dan 1/2 ni bukan dalam Z. Dari dalam Z. Jadi kita katakan operasi bahagi tidak tertutup dalam integer. Kerana bila kita lakukan operasi bahagi, ada yang kat luar daripada Z. So dia bukan operasi yang tertutup. Tapi kalau tambah dengan darab ni, kita tambahlah apa-apa dua integer akan menghasilkan integer. Dan kita darablah mana-mana dua integer akan menghasilkan integer. So jadi bahagi bukan tertutup. Tapi tambah dan darab tertutup. Operasi tambah dan darab juga bersifat kali sekutuan. Apa maksud kali sekutuan? Yang tadi macam kita dah lihat tadi, fungsi gubahan tadi. Fungsi gubahan tadi, kali sekutuan. Jadi maksudnya kalau kita lakukan tambah A tambah B dahulu, kemudian baru kita tambah C, samalah kalau kita tambahkan B, C dahulu, kemudian kita tambah A sebelah kiri. Dan juga sama untuk darab. So ini kita namakan sebagai kali sekutuan. So contoh yang tadi kita lihat dalam tajuk 2 tadi, fungsi gubahan adalah kali sekutuan. Gubahan tadi. Fungsi tambah dan darab juga bersifat kali tukar tertib dalam integer. Apa maksud kali tukar tertib? Maksud dia kalau A tambah B samalah B tambah A. Dan A darab B sama dengan B darab A. Nanti kita akan lihat dalam kumpulan nanti ada yang tidak kali tukar tertib. Jadi untuk integer dia kali tukar tertib. Kemudian hukum penaburan. Hukum taburan dipenuhi.
Maksud dia, kalau A darabkan dengan B tambah C, sama dengan A darab B tambah A darab C. Ini kita namakan hukum taburan. Hukum taburan ni kita akan gunakan dalam teori gelanggang nanti. Ya. Teori gelanggang tajuk 14-15 nanti kita akan gunakan hukum taburan. Yang semua ni kita akan gunakan dalam teori kumpulan. Ya. Tajuk yang keempat dan seterusnya. Kemudian sifar kita namakan sebagai identiti penambahan. So apa maksud identiti ni? Maksud dia kita tambahlah dengan sifar tu dengan apa-apa nombor tu akan menghasilkan nombor tersebut juga. So ini kita katakan sebagai identiti ya. Sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan kita tambah akan menghasilkan A juga ya. So ini adalah identiti penambahan. Identiti pendaraban pula adalah satu. So nombor satu ataupun unity. Kita akan namakan unity nanti. Dia merupakan identiti pendaraban. Kita darablah A itu, darablah dengan satu akan dapat A juga. So A darab satu sama dengan A, sama dengan A. Satu darab A. So itu kita namakan sebagai identiti pendaraban. Songsangan tu pula adalah kita cari satu unsur bagi A yang bila kita tambah dengan A akan dapat sifar. So itu kita namakan sebagai songsangan. Jadi songsangan operasi penambahan adalah negatif A. Sebab kalau kita ambil A tambah negatif A kita akan dapat sifar. Jadi ini adalah songsangan bagi operasi penambahan adalah negatif A. Sebab kita ambil A tambahkan dengan negatif A dapat sifar sama dengan negatif A tambah A So itu songsangan operasi penambahan. Untuk pendaraban bukan semua unsur ada songsangan Untuk pendaraban sebab dalam integer bukan semua yang kita darab kita boleh cari satu unsur nombor lain yang kita darabkan dapat satu, dapat identiti pendaraban satu. So cuma yang ada songsangan operasi pendaraban hanyalah satu dan negatif satu. Sebab satu darab satu dapat satu dan untuk negatif satu apakah songsangan dia? Negatif satu darab apa kita akan dapat satu, dapat unity satu. So kita dapati dia negatif satu jugalah. Jadi songsangan bagi satu adalah satu dan songsangan bagi negatif satu adalah negatif satu bagi operasi pendaraban. Okey, ini beberapa sifat-sifat integer. Sifat-sifat ini kita akan perkembangkan ataupun kita perluaskan nanti kepada kumpulan. Apa dia identiti, apa dia songsangan, adakah dia tertutup, bersifat kali seketuan. So semua tu kita akan gunakan untuk teori kumpulan nanti. Kemudian kita ada kongruen So ini pun sangat penting dan ini juga akan anda kaji dalam teori nombor Okey. So kita katakan suatu nombor A, integer A kongruen dengan B modulo N jika N membahagi AB. Jika N membahagi AB ataupun A tolak B itu gandaan N, maka kita katakan yang A kongruen B modulo N. Dan kita akan tulis A kongruen B mod N. So ini tanda kongruen ni. Tanda equal 3 kali ni. Tanda ada 3 baris tu. Maksud dia baki A membagi N dengan B membagi N tu adalah samalah. Itu maksud. Dia kongruen mod N. Contoh dia kita dapati yang 53 kongruen dengan 21 mod 8. Kenapa 53 kongruen dengan 21 mod 8? Kerana kita boleh tunjukkan yang 53 tolak 28 itu adalah gandaan 8. 53 tolak 21 gandaan 8 ataupun 21 tolak 53 gandaan 8. So 53 tolak 21 sama dengan 32 dan dengan 8 darab 4. So dia gandaan 8. Jadi 5 kongruen dengan 53 kongruen dengan 21 mod 8. Tapi kalau 53 dengan 22 dia tidak kongruen mod 8 kerana kita tak boleh cari dia tak boleh tulis sebagai gandaan 8.
Kemudian kita lihat beberapa contoh tambah. So, misalnya kalau 5 tambah 8, kita tahu 5 tambah 8 sama dengan 13 ya. Tapi kalau kita guna kongruent modulo 12, 5 tambah 8 akan jadi 1 ya. Atau 13 dan 13 itu adalah 1 ya. Jadi dia jangan confuse nanti dalam teori kumpulan kita ada 5 tambah 8 sama dengan 1. So sebab kita berada dalam mod 12 misalnya ya. So bukan tak sebenarnya 13 tapi 5 tambah 8 adalah 1 ya. Kalau dalam mod 12. Kalau mod lain akan jadi yang lain pula lah. Kalau 5 darab 8 kita dapat 40. Tapi 40 tu kalau dalam mod 12 kita boleh tunjukkan dia adalah 4 ya. Jadi 5 tambah 5 darab 8 sama dengan 4 ya, bagi mod 12 ya. So itu yang akan kita gunakan selalulah. Nanti anda jangan confuse lah nanti kenapa dalam 5 tambah 8 jadi 1, 5 darab 8 jadi 4 dan sebagainya ya. So dia bergantung kepada modulo yang kita gunakan nanti. Dan sifat dia, satu sifat yang penting, kongruent modulo itu merupakan satu hubungan kesetaraan. Kita recall balik hubungan kesetaraan yang kita dah lihat tadi. Hubungan kesetaraan kalau dia bersifat refleksif, simetrik dan transitif. Ya. Jadi kelas kesetaraan A itulah semua integer yang mengandungi baki yang sama bila dibagi dengan N. Ya. So kita nak buktikan dia hubungan kesetaraan. So untuk tunjukkan dia hubungan kesetaraan, kita tunjukkan 3 perkara baliklah. Ya, refleksif, simetrik dengan transitif ya. Okey, so kita nak tunjukkan hubungan kesetaraan kongruent tu adalah bersifat refleksif. Apa dia refleksif? A mesti ada hubungan dengan A. Jadi maksud dia kita nak tunjukkan kat sini A ada kongruent dengan A mod N. Jadi macam mana kita nak tunjukkan yang A kongruent dengan A mod N? Maksud dia kita kena tunjukkan yang A tolak A gandaan N. Adakah A tolak A gandaan N? Kita tahu A tolak A sama dengan sifar ya. Dan sifar adalah gandaan N lah. N membagi sifar ya. Jadi kita dah buktikanlah yang A kongruent dengan A mod N. Okey, yang kedua, kita nak tunjukkan dia bersifat simetrik. Apa maksud simetrik? Kita nak tunjukkan kalau A kongruent dengan B mod N, kita nak tunjukkan B kongruent dengan A mod N. Ya, nak tunjukkan yang ini. Apa maksud A kongruent dengan B mod N? A tolak B ataupun B tolak A gandaan N. Ya, ataupun N membahagi AB. Ya. A tolak B gandaan N ataupun A membahagi N bagi A tolak B. Kita nak tunjukkan B membahagi B kongruent dengan A mod N. Maksud dia kita nak tunjukkan N membahagi B tolak A. Ya. So simple lah. Sebab kalau N membahagi A tolak B, maka N pun membahagi B tolak A. Sudah buktikan. Dan yang ketiga, kita nak tunjukkan dia bersifat transitif. Ya. Transitif kita kena andaikan 3 elemen. So andaikan A kongruent B mod N, B kongruent dengan C mod N. Kita nak buktikan A kongruent dengan C mod N. So apa maksud A kongruent dengan B mod N? N membahagi A tolak B, N membahagi B tolak C. Ya. Ini maksud A kongruent dengan B mod N, ini maksud dia B kongruent dengan C mod N. Ya. B kongruent dengan C mod N. So kita nak buktikan yang ini, maksudnya kita nak buktikan N membahagi A tolak C. Ya. Okey, jadi kalau N membagi A tolak B, N membagi B tolak C, so maksudnya N juga akan membagi A tolak B tambah B tolak C. Ya. So kita dah lihat tadi sifat-sifat integer tadi. Kemudian N membagi, kat sini kita dapati yang N membahagi A tolak C lah. Ya. Oh sorry, N membagi A tolak C. Ya. Jadi dah buktikan dia. So dia jadi kongruent mod N itu merupakan suatu hubungan kesetaraan.
Kemudian kita lihat tarikh yang seterusnya. Apa dia set integer modulo n? Set integer modulo n adalah semua kelas-kelas kesetaraan kongruen modulo n dalam Z, ya, dan kita akan tandakan dengan Zn, ya. So Zn tu unsur-unsurnya adalah kelas-kelas kesetaraan dalam Zn, ya, dalam n, ya, kongruen modulo n. So cuba kita lihat, kita ambil contoh-contoh yang mudah dahulu. Z2 dahulu. Okey, dalam Z2 kita takdirkan A kongruen dengan B mod 2 hanya jika 2 membahagi A tolak B, ya. Maksudnya A adalah gandaan 2. Jadi kita dapati kosong kongruen dengan 2 mod n, ya, sebab 2 tolak kosong gandaan 2. Apakah nombor-nombor lain lagi yang tolak dengan kosong gandaan 2? Misalnya 4, ya. So 4 tolak 2 gandaan 2, 4 tolak kosong pun gandaan 2. Lain lagi adalah 6, ya. 6 tolak 4 gandaan 2, 8, ya. Seterusnya lah. Negatif 2 pun gandaan 2, ya. So negatif 2 tolak 2 dapat kosong, dapat sifar pun gandaan 2, ya, dan sebagainya lah. Negatif 4 tambah tolak 4, negatif 8 pun gandaan 2 dan seterusnya. So, semua nombor-nombor gandaan 2 ni dia kongruen mod 2, Kemudian yang 1 kongruen dengan 3, sebab 3 tolak 1 2 gandaan 2, ataupun 1 tolak 3 negatif 2 gandaan 2 juga, ya. Nombor lain adalah 5 misalnya, ya. 5 tolak 3 gandaan 2, 7 tolak 3 pun 4 gandaan 2 dan sebagainya, ya. Okey, dan seterusnya lah kita boleh dapat kat situ. So kita dapati kat sini semua nombor dah ada, semua integer dah ada. Jadi kita dapati ada 2 petak, daripada integer semua tu. So yang setara dengan kosong, semua ni lah, semua nombor-nombor ni yang setara dengan sifar, Semua nombor ni setara dengan sifar, dan semua ini adalah yang setara dengan 1, sama dengan kelas kesetaraan sifar tu sama dengan kelas kesetaraan 2, kelas kesetaraan 4. Semua dia sama, semua dia nombor-nombor ni yang sama. Kemudian kalau 1, nombor-nombor yang ganjil, 1, dan dia juga sama dengan kelas kesetaraan 3, kelas kesetaraan 5 dan sebagainya. Jadi Z2 ni kalau kita, dia merupakan satu pemetakan Z tadi, Z semua integer tu, kita telah petakkan Z tu kepada 2 petak, 2 sel, Yang pertama kelas kesetaraan sifar dan yang kedua kelas kesetaraan 1, Jadi Z2 ada 2 unsur, iaitu sifar, kelas kesetaraan sifar dan kelas kesetaraan 1, So inilah Z2, Z2 dia ada 2 unsur, iaitu sifar dan 1. Kemudian kalau Z3, A kongruen dengan B mod 3 jika A tolak B gandaan 3, Jadi kita dapati 0, 3, 6, negatif 3, negatif 6, semua tu adalah semuanya adalah yang ada hubungan, Okay, kalau 1 dengan 4, sebab 1 tolak 4 negatif 3, Jadi gandaan 3. So 1, 4, 7, negatif 2, negatif 5 tu semuanya ada hubungan kongruen mod 3, Manakala 2 kongruen dengan 5 mod 3, So daripada sini kita dah listkan semua integer. Jadi kita ada 3 kelas kesetaraan sifar, yang juga 3, 6 dan seterusnya, 1 dan juga 2, Jadi kalau kita lihat integer tu, kita telah buat 3 pemetakan, So dalam pemetakan yang pertama terdiri daripada sifar, kelas kesetaraan sifar, yang kedua kelas kesetaraan 1 dan kelas kesetaraan yang mengandungi 2, Jadi Z3 kita ada 3 unsur, iaitu sifar, 1 dan 2. So sama juga dengan 4. So anda boleh pecahkan kepada 4 petak, daripada integer itu, kelas kesetaraan sifar, 1, kelas kesetaraan 2 dan kelas kesetaraan 3, Jadi Z4 ada 4 elemen, 4 unsur, iaitu sifar, 1, 2 dan 3.
Jadi sekarang anda boleh tekalah untuk Zn ya. Jadi untuk sebarang dan 2 kita boleh senaraikan mengikut tertib dalam n baris dan kena pasti kelas kesetaraan dia ya. Jadi kita akan dapat untuk Zn kita petakkan dia kepada kita listkan unsur-unsur dia dalam n baris kosong hingga n tolak 1, kemudian kita repeat balik n seterusnya lah ikut order dia. Dan kita dapat unsur yang pertama kelas kesetaraan sifat, kelas kesetaraan 1, kelas kesetaraan 2, seterusnya lah sampai kepada n tolak 1. Jadi kita boleh teka untuk Zn ada sebanyak n unsur iaitu sifat 1, 2 hinggalah kepada n tolak 1. Okey, so ada perbezaan sedikit lah antara, anda lihat kat sini kita ada 3 dengan kelas kesetaraan 3 Jadi kalau 3 tu dia unsur dalam integer, tapi kalau macam ada 3 bracket 3 tu dia dalam Z4 misalnya ya. So dia ada sedikit perbezaan, tapi kadang-kadang kita akan simplify, kita akan just tulis sama je lah tanpa ada bracket. Kemudian kita takrifkan operasi. Operasi dia ialah kita gunakan operasi tambah n dan darab n. So operasi ni dia berkaitan dengan modulo n ya. Jadi dia bergantung kepada apa mod n yang kita gunakan ya. So kita takrifkan kelas kesetaraan A ditambah n dengan kelas kesetaraan B sama dengan kelas kesetaraan A tambah B. Yang tambah ni untuk tambah biasalah dalam integer. Yang ni yang tambah n ni adalah kita lakukan operasi tambah dalam kelas kesetaraan, bukan tambah nombor biasa ya. Tambah kelas ini adalah satu set. Set A ni tambahkan dengan set ni ya. Begitu juga dengan darab ni ya. Okey, so itu operasi tambah yang biasa dalam Z. Yang ni operasi darab yang biasa dalam Z lah. Tapi yang tambah N darab N tu operasi dalam Zn. Bila kita takrifkan operasi dalam kelas kesetaraan tu, kita mesti pastikan dia tertakrif rapi. Tertakrif rapi. Dia mesti well defined dulu. Bila kita nak takrifkan sesuatu benda tu, kita kena takrifkan sebaik-baiknya. So kita kena make sure kan dia tertakrif rapi ini. Maksudnya adalah kalau kita memilih wakil yang berlainan sebab operasi dia dalam kelas kesetaraan, kita boleh pilih wakil-wakil yang lain. Misalnya dalam Z3 tadi, sifar sama dengan 3, sama dengan 6. So kalau kita boleh pilih mana-mana. Jadi kalau kita pilih wakil yang lain, hasilnya pun mesti dalam kelas kesetaraan yang sama. Maksudnya kalau kelas kesetaraan A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, bila kita lakukan operasi, kita ambil wakil yang pertama dengan wakil yang pertama ni, hasil dia mesti samalah dengan kalau kita ambil wakil yang kedua dengan wakil yang kedua. So inilah masukkan dengan apa itu tertakrif rapi. Yang ni ya kita kena tunjukkan. Okey, so yang kita takrifkan tambah tu dia tertakrif rapi ya. Tertakrif rapi. Jadi macam mana kita nak buktikan dia tertakrif rapi? Kita andaikan A1 setara dengan A2, kongruen dengan A2 mod n, B1 kongruen dengan B2 mod n. Kita nak tunjukkan bila kita lakukan tambah n ni untuk A1 tambah B1n tambah n B1 ni mesti sama dengan A2 tambah n B2. Ini kita nak tunjukkan ya supaya dia tertakrif rapi. Okey, apa maksud A1 kongruen dengan A2 mod n? Dia kelas setara. Maksudnya A kongruen dengan A2 mod n dan B1 kongruen dengan B2 mod n. Ini maksud dia setara lah. Kelas kesetaraan dia kongruen tadi, sama. Apa maksud kongruen mod n tu? Maksud dia n membahagi A1 tolak A2 dan n membahagi B1 tolak B2. Kita nak tunjukkan yang kat bawah ni, A1 tambah n B1 sama dengan A2 tambah n B2.
Kita takrifkan tambah N tadi sama dengan kelas kesertaan A1 tambah B1, A2 tambah B2. Ini kita apa maksud tambah N? Apa maksud A1 tambah B1 kongruent dengan A2 tambah B2 mod N? Maksud dia adalah A1 tambah B1 kongruent dengan A2 tambah B2 mod N. Ini maksud dia. Lepas ini akan imply ni. Dan apa maksud ni? Maksud dia N membahagi A1 tambah B1 tolak A2 tambah B2. Okay. Ini maksud dia dan ini adalah actually yang ni lah. Kalau N membahagi A1 tolak A2, N membahagi B1 tolak A2, maka N membahagi kedua-dua ni lah. Jadi kita dapat kesimpulan dia lah. So kita tunjukkan dia tertakrif rapi. Kemudian operasi darat pun tertakrif rapi. So bukti dia pun samalah seperti yang tadi. So apa yang kita ada, so saya akan skip terus lah. Yang ni kita nak tunjukkan yang hasil darat ni A1 tolak B1 sama dengan itu. So kemudian kita carilah apa maksud dia semua tu. Kita dapat 5, 31 dan sebagainya. Kita juga boleh buktikan dia adalah sama. Jadi dia juga adalah tertakrif rapi. So bila kita dah boleh tunjukkan dia tertakrif rapi, so kita boleh lakukanlah operasi-operasi penambahan dan pendaraban dalam Zn. So kita lihat contoh-contoh yang mudah. So misalnya kita nak lihat operasi penambahan dalam Z2. So tadi kita dah cari Z2 ada dua unsur iaitu sifar dengan 1. Jadi kita nak lakukan operasi tambah 2 dan operasi darat 2. Jadi apa dia operasi tambah untuk Z2 So pada takrif sifar tambah sifar, kita akan dapat sifar lah. Sifar tambah 1 dapat 1. 1 tambah sifar pun dapat 1. Kemudian 1 tambah 1 kita dapat 2. Tapi dalam Z2, 2 itu adalah kongruent dengan sifar mod 2. Jadi kita akan dapat sifar kat sini. So itu kenapalah 1 tambah 1 dapat sifar. Ini dalam Z2. Kemudian kalau kita darab, so sifar darat sifar pun kita akan dapat sifar lah. Sifar darat 1 dapat 1. 1 darat 1 dapat sifar. 1 darat sifar dan kalau 1 darat 1 dapat 1. So itu dalam Z2. Kemudian kalau kita lihat Z3 ada 3 unsur iaitu sifar, 1 dan 2. So kalau kita lakukan operasi dia, so again kalau 1 tambah sifar dapat sifar, sifar tambah 1 dapat 1 kat sini, sifar tambah 2 dapat 2, 1 tambah 1 dapat 2, 2 tambah sifar dapat 2. Tapi bila kita ada 1 tambah 2 misalnya, 1 tambah 2, kita akan dapat 3. Tapi dalam Z3 ni, 3 actually adalah sifar. So 3 dapat sifar. Sebab dalam Z3 tu 3 adalah sifar. Jadi 2 tambah 1 pun kita akan dapat sifar. Manakala kalau 2 tambah 2 adalah 4. Tapi dalam Z3, 4 itu adalah 1. 4 adalah 1. Jadi kita akan dapat 1 kat situ. Dan sama jugalah untuk hasil ini untuk hasil darab bukan tambah. So ini hasil darab. Okey, untuk hasil darab pun kita dapati yang 2 darab 2. 2 darab 2 adalah 4 dan 4 dalam Z3 adalah 1. So 1. Okey, kemudian kita untuk Z4 pun misalnya kita boleh carilah yang sama. So kita dapati kalau 1 ditambahkan dengan 3 kita akan dapat 4. 1 tambah 3 4 dan 4 dalam Z4 adalah sifar.
Kemudian 2 ditambahkan dengan 2 dapat 4 pun adalah sifar. Dan 3 tambah 1 pun adalah sifar. Manakala 2 tambah 3, kita akan dapat 5. Dan 5 dalam Z4 itu adalah 1. Dan 3 tambah 2, 1. Manakala 3 tambah 3, kita akan dapat 6. Dan 6 dalam Z4 adalah 2. 2. Itu juga dengan operasi darab. Kita boleh carilah. 1, 2, 3 darab 2, 5. 5 itu adalah 1. 3 darab 2, 6. 6 itu adalah 2. Dan 3 darab 3, 9. 9 itu adalah sifar. Dalam 3 darab 3, 9. 9 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah 1. Ini adalah 1. Okey, so 3 darab 3 adalah 1 dalam Z4. Kemudian kita dapati, kita boleh tunjukkan yang operasi tambah N tertutup, dia juga bersifat kali sekutuan, dia juga bersifat kali sukan tertib, dan sifat adalah, kelas kesamaan sifat adalah identiti penambahan, dan songsangan bagi penambahan adalah kelas kesertaan yang mengiringi negatif A, dan juga kita boleh perhatikan yang kelas kesertaan negatif A itu adalah N tolak A. Kerana kita tahu yang negatif A kongruen dengan N tolak A mod N. So itu adalah beberapa sifat-sifat yang kita boleh rumuskan daripada operasi tambah N. Dia bersifat kali tertutup, kali sekutuan, kali sukan tertib, ada identiti penambahan dan ada songsangan operasi penambahan. Kemudian hasil darab pun tertutup, juga bersifat kali sekutuan, juga bersifat kali sukan tertib. Kemudian hukum penaburan dipenuhi dan ada identiti pendaraban. Okey, ada identiti pendaraban. Okey, itu ada juga identiti pendaraban dia adalah 1. Tapi apa yang kita perhatikan kat sini adalah kalau dalam Z A darab B kosong, kita akan dapati yang A sama dengan kosong atau B sama dengan kosong. Itu sifat dalam integer. Tapi dalam Zn ada kes yang hasil darab dua unsur yang bukan sifar tu dia akan boleh menghasilkan sifar, tak semestinya sifar kedua-duanya. Ini yang ada dalam Zn. Misalnya tadi kalau kita dapati yang dalam contoh yang saya tunjukkan tadi ada 2 unsur yang bila kita darabkan dapat sifar, tapi kedua-duanya bukan sifar. So ini adalah sifat yang agak unik bagi Zn. Okey, itu apa yang kita telah lihat pada tajuk yang ketiga. Kita telah kaji beberapa So tajuk yang ketiga ni kita telah kaji beberapa sifat-sifat integer. So kita mulakan dengan apa itu pembahagi ataupun suatu unsur A membahagi suatu integer lain ataupun B gandaan A. Kemudian apa dia perdana relatif, apa dia nombor perdana, sifat-sifat dia. Kemudian kita penting sekali adalah congruent mode N. Congruent mode N tu kita telah membentuk kelas-kelas kesetaraan Zn. Dalam Zn ni kita akan gunakan selalulah dalam contoh sebab ini merupakan contoh yang paling baik dalam teori kumpulan. Jadi kita akan gunakan selalu Zn. Jadi dalam Zn tu nantilah kita akan gunakan operasi tambah dia. So itu untuk tajuk yang ketiga. So kita dah habislah tajuk kalau tak salah kita dah habis bab 2 dalam buku Gregory Lee tu So kita akan sambung pada hari minggu depan So besok cuti Maulidul Rasul. So kita tak ada kelas besok. So kita akan sambung hari Selasa depan, hari Rabu depan untuk tajuk
Yang keempat iaitu kumpulan, tajuk yang paling utamalah dalam kursus struktur ajaban ni iaitu kumpulan. Okey, so ada apa-apa persoalan untuk hari ini? Tiada. Ya, ada soalan? Tak ada? Tak ada. Tak ada ya. So nanti tugasan saya akan masuk. Tugasan dia adalah you kena buat soalan dalam buku Lee tu ya. Nanti saya akan masukkan soalan-soalan yang perlu dibuat lah untuk buat sebagai tugasan ya. Okay, so kita akan sambung hari Rabu depan. Kemudian dalam kumpulan WhatsApp tu saya pasti ada belum ada semua orang lagi ya. So try masuklah dalam kumpulan WhatsApp tu. So saya ingat Khadijah yang jadi admin dia. So cuba masukkan semualah, dapatkan semua nombor-nombor. Kalau tak nanti saya akan cari nombor lah yang belum ada tu. Ya. So kita akan jumpa hari Rabu depan ya. Okay. Ada apa-apa soalan boleh tanya dalam UKM Folio ataupun boleh tanya dalam WhatsApp tu ya. Okey, so kita jumpa minggu depan ya. Terima kasih Prof. Okey ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Okey. Terima kasih Prof. Okey, terima kasih.